Tetapi kerana dia dekat awal mengelirukan kami sebab catat banyak satu tu, akhirnya kami fikir itulah dia, itulah main inovasi. Sangat bagus untuk menarik perhatian murid yang jarang ke sekolah kan. Fikir boleh digunakan luar waktu lah untuk mengajar. Itu saja tadi. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua juri yang sudah memberikan komentar dan juga pandangan. Seterusnya tahniah dan juga terima kasih kepada peserta yang pertama tadi, Puan Adlina Anak Sojek dari SMK Lundu Sarawak, Bumi Kenalan. Seterusnya kita berganjak pula ke pembentang kedua kita, masih dari negeri Bumi Kenalan, dari SK Penghulu Imban Sarawak. Dipersilakan Muhammad Nur Firdaus bin Narawi dengan tajuk inovasinya Projek Nomi Nemi mengaplikasikan Google Lens untuk menamakan dan mengenal pasti khasiat tumbuhan di sekolah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Coba sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan. Dan hari ini saya Cik Muhammad Nur Firdaus bin Narawi. Saya berasal daripada Sarawak dan sekarang mengajar di SK Penghulu Imban PPD Selangau. Selangau adalah satu daerah yang dihimpit oleh dua bandar terbesar, yang kedua dan ketiga terbesar, iaitu Sibu dan Bintulu. Namun begitu, hadirin dan hadirat sekalian, ingin saya kongsikan keadaan di Sarawak, kita boleh katakan agak ketinggalan. Jadi ketika keadaan yang tidak kondusif ini sedikit sebanyak yang mempengaruhi pemikiran saya untuk melihat bagaimana saya selaku seorang guru cemerlang mendidik anak bangsa saya. Daripada kekurangan itu, maka lahirlah satu inovasi yang saya berikan nama Projek KMNM, Nomi Nemi. Satu perkara yang mendedihkan saya apabila kita mengajar anak-anak kita, kandungan-kandungan yang dipelajari oleh anak-anak kita kadang-kadang tidak berada di dalam persekitaran mereka. Yang menambahkan lagi kesedihan tersebut adalah apabila bahan-bahan yang ada di sekeliling murid-murid itu sendiri tidak digunakan untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran murid itu sendiri. Jadi apa yang saya lihat, kepekaan murid-murid saya terhadap alam di sekeliling mereka. Teori yang kita sedia maklum, murid ataupun manusia belajar dengan lebih berkesan apabila mereka merasainya, mengalaminya. Jadi projek Nomi Nemi ini adalah tujuannya untuk murid merasai pendidikan dalam situasi di sekeliling mereka. Baiklah, pembentangan saya pada hari ini akan berkisar pada 6 perkara, iaitu masalah, kerangka konsep, proses, aplikasi dalam PDP, kekuatan inovasi, impak inovasi, dan akhir sekali refleksi. Masalah, disinilah segalanya bermula, iaitu apabila saya melihat murid-murid saya tidak memberikan perhatian terhadap tumbuhan-tumbuhan di sekitar mereka. Apabila saya ingin mereka menamakan tumbuhan di sekitar mereka, mereka tidak dapat. Jadi itu merupakan satu kerugian kerana kekayaan tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna tidak dihargai oleh generasi muda kita. Jadi saya merasa sedih. Akibat daripada ketidaksedaran itu, mereka tidak tahu akan fungsi, kegunaan, malahan nama tumbuhan pun mereka tidak tahu. Dan akhir sekali, seperti yang saya sebut sebentar tadi, pengalaman pembelajaran ataupun aplikasi kekayaan flora fauna itu tadi tidak diaplikasikan dalam PDPC. Daripada
permasalahan ini, maka timbullah idea untuk saya mengaplikasikan atau menggunakan kekayaan tumbuhan-tumbuhan di sekolah itu tadi untuk mengkayakan pengalaman PDPC. Inilah prosesnya yang berlaku. Jadi kerangka konsep dalam inovasi saya ini, saya menggunakan dua kerangka, iaitu pembelajaran berasaskan eksplorasi dan juga gamifikasi. Dan kita sedia maklum, kedua-dua kaedah ini memberikan impak yang positif kepada pembelajaran murid. Proses yang pertama adalah input, di mana sewaktu kelab STEM, saya telah memilih dua kumpulan murid untuk diperkenalkan dengan aplikasi Google Lens. Google Lens ni adalah salian Google yang terdapat dalam telefon pintar kita. Semua telefon pintar kita sudah terbina sedia ada, selagi mana menggunakan Google. Jadi, saya ajar murid menggunakan Google Lens supaya mereka boleh mengenal pasti jenis dan khasiat tumbuhan. Dan apabila mereka telah menamakan khasiat tersebut, mereka tukarkan maklumat tersebut dalam bentuk QR code, supaya murid dalam kelas yang lain, mereka tidak perlu lagi mencari, tapi mereka cuma perlu scan QR code tersebut untuk mengenal pasti maklumat tumbuhan tersebut. QR code itu juga boleh ditambahkan dengan aplikasi gamifikasi seperti permainan dalam talian. Inilah proses yang ketiga. Apabila sudah ada label inovasi tersebut, murid hanya perlu scan tumbuhan dan akan keluar maklumat dan akan keluar permainan. Okey? Itulah prosesnya tadi. Jadi, bagaimana kita aplikasikannya dalam PDPC? Jika kita lihat, untuk tajuk tumbuhan ini ada dua konten standard, iaitu parts of plant untuk year 1 and also plant reproduction. Sebagai maklumat, di Sarawak pelaksanaan dasar DLP adalah wajib. Jadi mereka menggunakan bahasa Inggeris. Okay? Dan learning standardnya untuk year 1, the student can extend their observation about part of plant. Jadi sebelum daripada inovasi ini, murid hanya boleh menamakan parts of plant yang ada di dalam buku. Tetapi di persekitaran mereka ada beratus-ratus spesies tumbuhan yang mereka boleh rasai sendiri. Namun akibat mereka tidak tahu nama tumbuhan tersebut, mereka tidak boleh mengaplikasikan learning standard ini dalam situasi yang sebenar. Jadi itulah inovasi yang saya cuba kemukakan di sini. Manakala untuk year 3 pula, reproduction, murid mempelajari bagaimana kaedah tumbuhan itu membiak. Sebagai contoh, tumbuhan di hadapan kita ini, dia berbunga. Kemungkinan besar tumbuhan ini membiak dengan menggunakan biji. Yang melekat di kaki kita biasa panggil dia rumput. Kalau orang Iban panggil rumput kanji. Dalam bahasa Melayu, rumput gatal. Bahasa Kelantan, rumput geleniang. Saya orang rumah saya orang Kelantan, saya tahu sikit-sikit kan. Jadi pemahaman itu tidak saintifik. Rumput kanji, rumput geleniang, rumput gatal itu bukan saintifik. Jadi inovasi ini cuba mengajak murid-murid melihat persekitaran mereka dari sudut saintifik. Okey? Ini contoh APH. Ini APH tahun 5, iaitu murid memerihalkan 3 ciri khas tumbuhan. Dia kabur sikit. Okay. Jadi murid-murid tadi, apabila murid sudah tahu, apabila sudah ada label nomi nemi tadi dekat label, murid hanya perlu keluarkan telefon pintar dan mengenal pasti khasiat dan nama tumbuhan itu tadi. Okey. Dan kekuatannya, kekuatan yang paling utama, aplikasi ini percuma. Semua orang ada aplikasi ini di telefon bimbit mereka. Dan aplikasi ini menggunakan teknologi pengecaman artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kita boleh mengenal pasti tumbuhan dengan sekadar mengambil gambar mereka. Pun begitu, saya tidak menggunakan kelebihan tersebut semasa PDPC. Alangkah ruginya. Jadi timbullah ide inovasi ini tadi. Dan pembelajaran sudah bertukar menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Okey, ini adalah gambar sebenar salah satu tumbuhan. Jadi kita terus dapat nama dia, Heart-Tongue Fern. Selain daripada itu, inilah dia rumput itu tadi. Namun AI ini dia tidak sepintar manusia. Apabila ditunjukkan gambar tersebut, AI itu mengesan seluar dan tidak mengesan tumbuhan ini. Itu lagi satu pengalaman pembelajaran yang baru. Murid-murid tidak boleh bergantung 100% dengan kecerdasan buatan. Itu adalah di luar silibus yang mereka boleh pelajari semasa menggunakan inovasi ini. Okey?
Baiklah, apakah impak ni? Impak yang pertama, saya dapati murid semakin sedar akan kekayaan flora dan fauna di sekitar mereka. Mereka akan bertanya, ini nama apa cikgu? Ini nama apa? Ini nama apa? Jadi perasaan kesedaran itu tadi menyebabkan mereka lebih seronok untuk belajar. Selain daripada itu adalah berdasarkan pemerhatian saya melakukan sedikit ujian lisan. Saya tanya mereka, cuba namakan 5 tumbuhan. Jadi apabila mereka sudah belajar nama tumbuhan tersebut, mereka dengan mudahnya menamakan. Malahan untuk murid berprestasi rendah pun, sekurang-kurangnya dia sudah tahu apa yang berada di sekitarnya. Kerana nama-nama saintifik ini kadang-kadang lebih mudah untuk diingat. Sebagai contoh, bunga Jepun, dia ada nama saintifiknya. Nanti saya tunjukkan. Okey, selepas pelaksanaannya 90 dapat mengenal pasti, 10% murid tidak dapat mengenal pasti. Dan yang terakhir sekali, saya menggunakan instrumen rakan kritik. Saya suruh guru-guru sains saya aplikasikan dalam dunia yang sebenar. Dan ketiga-tiga guru bersetuju inovasi ini dapat membantu mereka dalam PDPC dengan lebih berkesan. Baik, akhir kata, refleksinya adalah refleksi keseluruhan. Untuk masa hadapan, saya bercadang untuk membukukan keseluruhan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekolah. Dan daripada buku itu tadi akan menjadi rujukan utama kepada murid-murid di masa hadapan. Baiklah, untuk sedikit masa lagi saya tunjukkan sedikit video bagaimana pelaksanaannya. Okey, ini adalah contohnya. Murid-murid berjalan dan murid-murid bertanya, apa tumbuhan itu? Dan apa yang kita buat, salah seorang murid akan menggunakan telefon pintar dan menggunakan aplikasi Google Lens. Okay? Aplikasi Google Lens ini tadi halang saja ketumbuhan dan murid akan terus dapat maklumat nama serta khasiat tumbuhan tersebut. Aplikasi ini percuma dan kita boleh ajar murid untuk menganalisis maklumat. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, ini adalah contoh label yang kita letakkan pada tumbuhan. Kita ada QR code dan juga ada nama. Okey, secara soft copy-nya pula kita boleh lihat di sini. Ya, di sini. Ini contohnya lah. Bunga tai ayam. Dalam bahasa saintifiknya Lantana camara. Bayangkan kalau murid-murid itu membawa pengetahuan bunga tai ayam, macam mana dia di masa akan datang. Jadi kita ajar dia nama saintifiknya Lantana camara. Untuk yang di bawah ni Song of India. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua atas peluang yang diberikan untuk saya membentangkan inovasi ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pembentang kedua kita iaitu Muhammad Nur Firdaus bin Narawi berkaitan dengan Simi Nomi Nemi. Okey, baiklah. Dipersilakan mana-mana hakim ataupun juri untuk memberikan komentar anda. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah tengok ada beberapa inovasi yang menggunakan genetik. Okey. Tapi you laksanakan dekat sekolah, dia very good. Okey. Tapi saya tak nampak. Okey. Yang mana satu yang kamu nak inovasikan, adakah eksplorasi ataupun gamifikasi? Kalau kita sebut eksplorasi, bermaksud kita menggunakan inquiry, penyiasatan, knowledge, ke arah knowledge. Kalau gamifikasi, dia lebih kepada motivation, minat. Dan di akhirnya saya tak nampak dekat mana gamifikasi muncul. Okey. Tak tahu pula tak tengok macam mana. Sebab pada saya inovasi ini sepatutnya dia jadi dua. Sebab untuk eksplorasi itu sendiri, dia boleh berdiri dengan sendirinya menggunakan penyiasatan terhadap nama-nama itu. Your idea is good. Tetapi bila kata eksplorasi dengan gamifikasi, saya dah mula confused. Terima kasih doktor. Kefahaman saya berkenaan dengan doktor tadi, bahagian gamifikasi dan tidak jelas. Okey. Eksplorasi ini doktor, semasa saya membahagikan kumpulan kepada dua,
kedua-dua kumpulan ini akan mengkatalogkan tumbuhan. Contohnya, kumpulan 1 katalogkan di belakang blok 1. Kumpulan kedua katalogkan tumbuhan di blok tahap 2. Eksplorasinya di situ. Gamifikasinya pula, apabila murid menukar QR code itu tadi ke dalam bentuk inilah label ya. Gamifikasi ini berlaku dalam QR code, tapi itu satu penambahbaikan yang perlu saya lakukan. Kerana buat masa sekarang saya letak nama dan juga kandungan. Gamifikasi dia itu saya beri peluang kepada guru lain untuk buat dalam PDPC mereka. Cuma saya sekarang QR code itu tadi kita boleh masukkan Google Form, Quizzes atau apa-apa. Itu adalah peringkat yang saya perlu tambah baik. Tapi eksplorasi itu tadi, kalau kita lihat gamifikasi itu persaingan. Begitu kata dia, dokter. Jadi semasa mereka mengkatalogkan tadi, itu pun ada satu unsur persaingan juga. Okey, yang saya nak maksudkan dari sini, eksplorasi itu dia boleh berdiri dengan sendirinya. Dia tidak perlu minta maaf dibaik koma, disematkan dengan gamifikasi. Dengan menggunakan eksplorasi, kamu boleh besarkan. Kita nak membina young scientist, kita nak membangunkan jiwa saintifik. Jadi kita ambil sahaja satu bahagian eksplorasi itu dan kita keep kepada mana-mana kad. Gamifikasi simpan untuk next innovation. Itu maksud saya. Saya sangat faham. Kita faham, okey, boleh berehatlah. Okey, baiklah, majlis melengkapkan ucapan terima kasih kepada para juri atas kesediaan memberikan komentar dan juga tanya kepada saudara Muhammad Nur Firdaus bin Narawi atas perkongsian inovasi Know Me, Name Me itu tadi. Baiklah, seterusnya majlis diteruskan lagi dengan pembentangan wakil masih dari negeri Sarawak Bumi Kenalang. Dipersilakan saudara Yu Ko Wu dari SMK Methodist Sibung Sarawak dengan inovasinya My SV Kit 1. Betul? Saya sebut My SV Kit 1. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih dulu. Confident. Tanya. Oh, ada rakam. Rakam diri sendiri.